الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi Tuan Pengerusi kepada Madrasatul Islamiyah Kelana Jaya ini, yang dimuliakan sahabat-sahabat saya, terutama teman-teman yang menjadi tetamu kepada madrasah ini, beberapa orang yang diketuai oleh yang berbahagia Datuk Selamat untuk duduk di sini 4 hari 3 malam barangkali untuk menjalankan satu tugas. Tugas ini adalah tugas yang paling besar sekali dalam sejarah pembikinan makhluk Allah. Saya ulang balik. Tugas yang nak dibuat oleh teman-teman yang datang kemari adalah tugas yang paling besar yang pernah diberikan kepada makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas ini tidak diberikan kepada haiwan. Haiwan tak mampu, memang tak ada kekuatan, memang tak ada preconditionnya, tak ada untuk melakukan tugasan ini. Tidak juga kepada langit, tidak juga kepada bumi. Tuan-tuan biasa membaca ayat Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ceritanya Allah nak pilih makhluk yang diciptanya untuk memegang satu amanah, menjalankan satu amanah. Amanah itu apa? Memakmurkan planet dunia ini dan seluruh isi-isinya. Yang dalam bumi dimakmurkan, di atas bumi nak dimakmurkan, di angkasa raya nak dimakmurkan, di kemuncak gunung nak dimakmurkan, di perut lautan nak dimakmurkan. Saudara, Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kepada laut seluruhnya. Tetapi semuanya menjawab tidak mampu nak menjalankannya. Akhirnya yang boleh menjalankannya adalah satu kejadian yang kecil. What are we as compared to Mount Everest? Kecil kita ini. Itulah namanya insan. Insan berupaya menjalankan tugas mengikut amanah. Dan dalam satu lagi tuan-tuan baca dalam Al-Quran, bila nak Allah dan cerita manusia sekali lagi nak mentadbir dunia ini, namanya khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditawarkan saudara, malaikat ni malaikat yang hidupnya sejak dijadikan dia, yang rukuk terus rukuk, yang sujud terus sujud, yang qiyam terus qiyam, yang menyebut subhanallah daripada dicipta sampai kiamat, dia akan menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat ni ialah creation yang sinless, a sinless creation of Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat saya never committed sins, tak pernah daripada awal hingga akhir. Tetapi dalam pemilihan untuk menjadi khalifah di dunia, khalifatullah fil ard, Allah Subhanahu Wa Taala memilih manusia, memilih insan. Apa sebab Allah memilih insan? Insan ada 3 komponen
Dan tiga komponen ini saling interrelated, saling interdependent antara satu dengan lain. Dan makhluk-makhluk yang lain tak ada yang ada tiga-tiga komponen. The best they have is only two components. Apa komponennya? Tuan-tuan ambil dulu. Ambil pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang kononnya tak ada nyawa. Dia ada physical, dia tidak ada spiritual, dan dia tidak ada intellectual. Tak ada ni. Physical saja. Gunung tak ada intellectuality. Gunung tak ada spirituality. Laut pun begitu juga. Ambil yang makhluk yang paling hebat selain daripada manusia ni, namanya malaikat. Malaikat ada, tuan-tuan, malaikat ada spiritual, tapi malaikat tidak ada physical. No one here yang pernah melihat malaikat kecuali Nabi Muhammad melihat Jibril AS. Kita tak pernah tengok. Malaikat adalah satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah muncul dalam bentuk fisiknya. Tapi yang ada ketiga-tiga komponen ni, apa yang dia ada? The body, the mind, and the ruh. Atau dalam bahasa agamanya, dia ada jasad, namanya komponen jasadiyah. Dia akal, namanya komponen aqliyah. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, tuan-tuan, Hasan Ali ada ruhiyah. Maknanya kita ada jiwa, kita ada perasaan, kita ada hati. Di sini letaknya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada binatang nak letakkan mana keimanan? Dia tak ada. Dia tak ada spirituality, dia tak ada. You know, the place in which where spirituality is residing, they don't have that place. Dia tak ada. Yang ada ialah tuan-tuan di Kelana Jaya ni, tuan-tuan daripada anak-anak tuan-tuan dan puan yang merupakan anak karya kepada Madrasatul Islamiyah ini, kita ni yang terbaik. Pasal yang terbaik, we have got all the three components, make us the most complete of all the creation of Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebabkan tuan-tuan dan puan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang namanya insan ni dijadikan daripada kejadian unsur-unsur yang terbaik. Ada ulama mengatakan, tuan-tuan, setiap kejadian kita daripada rambut sampai kaki ni, every ingredient, the outer ingredient, the inner ingredient came from syurga. Mata kita daripada syurga, rambut daripada syurga, tuan-tuan, kita skin, kulit kita daripada syurga, tulang kita daripada syurga. Dan Allah mahukan kita pulang semula betul-betul dengan Allah sebagai manusia syurga. Saudara, sayang tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya kepala di syurga, rambut syurga, mata syurga, telinga syurga, tapi tidak guna mata itu memandang kebesaran Allah, ingatkan syurga. Dia tak nampak, ada orang tak nampak surau ni. Ada orang for some reason, you know, physically dia kalau see di surau, dia tak nampak surau ini. Begitulah azan punya kuat tadi. I was here tadi masa azan, tuan-tuan, maghrib tadi. Begitulah kuatnya. Tapi ada manusia tidak mendengarkannya. Bayang tuan, kalau manusia yang mendengarkannya dan faham apa arti azan, berlumba-lumba mereka datang, berlumba-lumba, bertolak-tolak mereka datang, datang penuh tuan-tuan dengan wuduknya, penuh saf pertama, penuh saf kedua, penuh saf ketiga, jemput orang ramai, mari. Saudara, sejak saya bagi ceramah ni 45 tahun dah saya bagi ceramah. Tuan pengurusi, inilah masjid atau surau madrasah. Tuan-tuan tengok, dia punya casual ni tuan-tuan. Kat sini, tuan-tuan tengok kat sini. Mungkin sekarang daripada kita susah nak baca ni, pasal tulisannya, pasal khatnya begitu. Tapi ditulis ini, balighu anni walau ayah. Betul tuan-tuan, tepat ni. Balighu anni walau ayah, sebarkan. Walaupun kamu hanya mengetahui satu ayat, sebarkan. Saudara, balighu maknanya bila sebarkan itu dipanggil tuan-tuan cara Allah menyebut kita balighu ni, segera sekarang juga mesti buat. Namanya fi'il amar namanya. Fi'il amar ni instruction,
which has to be carried out there and then. Balighu there and then. Bangun sekarang, buat, panggil manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. There and then. Tak ada, no procrastination, no delay. Sekarang juga. Beautiful tuan-tuan, dia letakkan kepada rostrum kat sini. Ini dia punya tagline dia, Tuan Pengurusi. Beautiful. Balighu anni walau ayah. Masya Allah. Tuan-tuan, kita letak dekat sini. Saya tak fikir ini tujuan untuk beautification. I don't think so. Tetapi ini message-nya ialah bahawa terletak di kepala kita, terletak di bahu kita, terletak di seluruh bahagian tubuh kita untuk memilih untuk jalankan satu tugas yang Allah wajibkan kepada kita. Balighu anni walau ayah menyebabkan walaupun satu ayat itu wajib fardu, laki-laki muslim dan perempuan muslimat wajib. Baik, kita tinggalkan itu sekejap. Saudara, saya telah mengatakan hebatnya kita sebagai insan ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita kejadian kita ikut ulama sebagai daripadanya mengatakan bahawa kumpulan-kumpulan manusia ingredientsnya daripada syurga. Dan Allah mahukan saya bawa mata saya ke syurga, saya bawa telinga saya ke syurga, saya bawa tangan saya ke syurga, saya bawa kaki saya ke syurga. Apa yang nak dibawa? Bukan fizikal tangan. Saya nak bawa effort saya bertemu dengan Allah yang dibuat oleh tangan. Tangan tak boleh buat apa tuan-tuan. Besok di padang mahsyar tangan tak boleh buat apa. Isteri kita menjerit di sebelah sana, abang tolong, abang tolong. You got legs but you cannot go to her. The leg is no longer functioning. Tapi apa yang function? Efforts yang kita gunakan menggunakan kaki. Semasa umur 13 tahun sejak angkil balik sampai mati umur 72 tahun, itulah yang dikira oleh Allah SWT. Yang effort itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat bertemu dengan Allah SWT. Semua yang dipertanggungjawabkan. Mata dipertanggungjawabkan, telinga dipertanggungjawabkan, tangan dipertanggungjawabkan, kaki dipertanggungjawabkan, hati dipertanggungjawabkan, fikir dipertanggungjawabkan. Saudara, poin yang kedua yang besar saya nak sebut, Allah bagikan kita ke semua manusia ini so complete. No other creation of God as complete in their respective creation selain daripada completenya manusia yang namanya insan. Itu jelas, itu jelas. Dalam bentuk apa pun, bahasa kita tuan-tuan, haiwan tak boleh bahasa kita. We got parrots, burung. Tuan-tuan latih burung, tuan-tuan kikis lidah dia dengan emas, dengan berlian, tuan-tuan, dia boleh bercakap. Tetapi dia boleh bercakap hanya menggerakkan lidahnya melalui dia punya organ of speech. Burung itu boleh bercakap, tapi he doesn't know anything what he talks about, what he speaks about. Sebab dia tidak ada intellectual capability, dia tidak ada spiritual capability untuk merasakan apa yang dia cakap. Balik kepada manusia. Kalau tuan-tuan juga sebagai manusia yang paling hebat, katakanlah tinggal di kawasan ini. Berapa blok kita ada? Apartmen berapa blok? 4 blok apartmen. Satu apartmen berapa unit? Lebih kurang satu unit. Bari, berapa bari? Satu unit, satu blok. How many units? Ya? Yeah? Berapa? 72 kali 4, 7 kali 4 28, dekat 300. Dekat 300 unit. Tapi saya nak bagi tahu, saya tak mau tanya, saya tak mau dengar berapa orang yang datang ke surau ini. Saya yakin ada orang yang duduk di floor 2, floor 3 yang begitu rapat dengan surau ini pun belum turun lagi ke surau ini sejak pindah di kawasan ini. Tetapi bayangkan, hari-hari dia dengar, dia nampak orang pakai baju Melayu, dia nampak orang pakai jubah, tapi hatinya tidak berpakai baju Melayu, hatinya tidak berjubah.
matanya tidak berjubah, jiwanya tidak berjubah, hatinya tidak berjubah. Inilah yang disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawah wa lahum adzabun adzim. Hati mereka ditutup rapat oleh Allah, pendengaran mereka ditutup rapat oleh Allah, penglihatan mereka ditutup rapat oleh Allah, yang menunggu mereka ialah azab yang sangat pedih. Saudara-saudara, apa yang saya nak bawa ni ialah kita semuanya ada kekuatan. Tuan-tuan dah ada kekuatan, saya ada kekuatan. But the only thing, kita tidak gunakan kekuatan kita itu, tidak dilorongkan untuk gunakan kekuatan itu. Pasal apa? Yang pertama, tuan-tuan, saya dah sebut pasal pelemahnya saya Hasan Ali ni. Lemahnya kita tak datang ke surau, lemahnya kita tak datang ke masjid, lemahnya kita tidak duduk dalam majlis ilmu. Tapi yang paling lemah kali, kita tidak menjawab ni, tuan-tuan. Hadis ini kita tak jawab. Balighu anni walau ayat. Kita tak jawab, sebarkanlah walaupun kamu satu ayat. Sebarkan. Are we the spreader of Islam? Are we the one who dishing out the knowledge of Islam kepada isteri kita, kepada anak kita? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, punya jelas je lemahnya kita. Nanti saya nak bagi tahu tuan-tuan, lemahnya kita ni. Bukan saja kita tak sebarkan Islam ni kepada masyarakat ni, tak sebarkan Islam kepada komuniti kita, kepada isteri kita pun. Saya nak tanya tuan-tuan, looking at you, some of you must have got married agak-agaknya dah 30 tahun. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan, dah menyambut pun 50 tahun usia perkahwinan saya. Jubli emas baru saya sambut, tuan-tuan, dalam 2 bulan yang lepas. Mungkin tuan-tuan tidak sebaya, tidak seumur dengan saya, lebih muda lagi. Tapi saya nak tahu, tuan-tuan jawab dalam hati saja, bila penghabisan yang tuan-tuan mendakwahkan Islam kepada isteri? Bila tuan-tuan cerita Islam, kebesaran Allah kepada isteri? Bila tuan-tuan cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad kepada isteri kita? Bila tuan-tuan buka Al-Quran, baca Al-Quran bersama isteri? Bila buka hadis, baca hadis bersama isteri? Bila buka kata-kata ulama yang besar-besar, bukakan buku mereka yang mudah dipaham, tuan-tuan, mudah dipaham. Bila dibuka bersama isteri? Yang kedua, lebih besar daripada isteri, anak-anak kita. Bila tuan-tuan cerita Islam dengan anak kita? You may have dinners and lunches with your children. When was the last time during the lunch that we have with children, you talk to them about Islam? You tell them something about Islam. You relay the information that you got from mosque during the Friday prayer, khutbah ni. Bagi tahu kepada anak kita tentang apa yang penting dalam khutbah. Setidak-tidaknya khutbah ni, tuan-tuan, ayat yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hujungnya, hendaklah kamu meningkatkan ketakwaan kepada kamu kepada Allah. Hujungnya dia kata ni, tiap-tiap minggu daripada ni member ni, tiap-tiap minggu disebut tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati selain daripada kamu mati sebagai seorang muslim. Wahai isteriku, jangan kamu mati selain daripada kamu mati sebagai muslimah. Wahai anak-anakku, janganlah kamu mati selain kamu mati sebagai muslim. Wahai jiranku, janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai muslim. Wahai umat Muhammad, jangan kamu mati selain daripada kamu mati sebagai muslim. Did you tell your children that? Did you tell your life something like that? Are you relaying that information? You when you hear the khutbah every week, week in, week out, week in, week out, we will hear, you know. Some of you right in front, you know, looking at the khatib, tengok dia baca khutbah, tuan-tuan nampak, tuan-tuan faham, mengangguk, tuan-tuan dapat, mengangguk kepala, tapi tak sampaikan kepada isteri. Kita maaf, tuan-tuan puan, sebagian daripada isteri kita jahil dan terus jahil. Kita kahwin dalam keadaan dia jahil. Kahwin dengan kita 30 tahun masih jahil. Dia mengakhirkan hayat dalam kejahilan. Apa Allah akan tanya kepada tuan-tuan? You have been marrying the woman for the past 40 years. When they came into you, they were jahil. Masa dengan you pun masih jahil. Masa mati mengembuskan nafas yang terakhir pun dalam kejahilannya.
What a tragedy, tuan-tuan. What a tragedy. Saudara yang saya muliakan sekalian, poin yang ketiga saya nak sebut. Poin yang ketiga, tuan-tuan, kita ni, saya dah, kita sedang dirempuh, kita sedang dinyak-nyak, kita sedang, tuan-tuan, apa lagi perkataan, dirempuh, dinyak-nyak, dibantai, tuan-tuan, seluruhnya. Dalam kehidupan kita ni, semuanya unsur-unsur yang non-Islami. Buka ni, tuan-tuan, saya baru baca konten saya. Seluruh dunia ni, tak kisah agama apa pun, konten agama only about 1 or 2%, 1.8%, 1.8% the whole world. Tak kisah agama apa, 1.8% konten agama di dalam semua platform yang ada, yang menggunakan telefon ini. Hiburan 82.8%. Hiburan. Sukan 78.3%. Sukan. Agama 1.8%. Dalam suasana itulah Hasan Ali nak hidup. Ini TV, tuan-tuan. Terus apa TV jauh lah. Terus apa TV Australia, terus apa TV United Kingdom, terus apa TV US, TV Malaysia. Drama daripada pagi sampai tengah hari, sampai ke petang sampai malam. For sure sekarang ni, tuan-tuan balik buka mana-mana pun selepas baca berita pukul 8, sure drama. Sure. Kalau tak drama pun extravaganza, whatever. Saya pun tak tahu menyebut, tak pernah tengok, saya tak pernah tengok pun. Saudara perhatikan ni, ada ibu-ibu bagi tahu ke kita, mak dia tinggal dengan dia, bapa dia dah meninggal, mak dia umur 74 tahun. Dengan bapa dia pasal sudah diasuh mak dia di situ. Pagi dengan dramanya, pagi dengan televisionnya, petang dengan televisionnya, malam dengan televisionnya. Bila bapaknya dah mati sejak 8 tahun yang lalu, mak duduk dengan dia pun tak boleh tinggal dengan drama televisionnya. Bila dia nak sebut subhanallah walhamdulillah wala ilah, kesian tuan-tuan, kesian. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi, saya nak cadangkan tuan-tuan, terutamanya hospital swasta. Hospital kerajaan tu tak nampak sangat hospital swasta. Saya masuk 2 kali hospital, jadi saya tahu. Masuk tuan-tuan, dalam ward, dalam bilik yang first class. Macam saudara Fahmi, anak muda ni, dia duduk first class satu bilik seorang-seorang. Yang kurang mampu 2 orang satu bilik. Yang kurang mampu lagi 4 orang satu bilik. Saudara, yang 2 orang satu bilik, yang memisahkannya curtain. Sebelah kanan ada televisyen di depan, sebelah kiri ada televisyen di depan. Kalau dulu 4 orang satu bilik, 4 curtain memisah. Bilik A, bilik sub A, sub room A ada televisyen, sub room B ada televisyen, sub room C ada televisyen, sub room D ada televisyen. Setengahnya nak mati lagi 3 hari, tuan-tuan. Betul, tetap pergi tengoklah. TV. Apa yang dibuat, tuan-tuan? Yang paling popular sekali, yang 80% tadi, hiburan. Kenapa habis? But that is me why they were brought up. Itulah dia. Sampai nak mati 3 hari lagi mati. Anak datang, tuan-tuan, anak datang. Tuan-tuan pernah tengok tak dekat apa ni, dekat ward hospital. Anak datang sebelum asar. Waktu nak asar dah, anak tanya nurse, 2 hari lepas saya beli alat tayamum, saya letak dekat kepala ayah dekat sana. Nurse, you bantu tak ayah saya salat dengan bertayamum? Saudara, kita harap nurse buatkan tayamum. Mana anak dia, tuan-tuan? Mana anak dia?
Mana anak laki-laki dia? Mana anak perempuan dia? Mana anak yang tahu tuan-tuan kaifiat tayamum? Mana anak yang tahu what is tayamum in the first place? What is tayamum? Tuan-tuan nampak? Ada pun jarang nampak. Pernah nampak ke? Anak datang minta kebenaran daripada matron, betulkan katil menghadap kiblat. Anak mengimamkan solat, qamat mengimamkan solat. Ayah yang sakit, mak di belakang ikut sembahyang asar bersama dengan anak yang menjadi imam. Tuan-tuan pernah tengok? Dan itu tak pernah tengok. Ini tidak berlaku. Anak tak fikir, yang nak mati tak fikir, yang mati 4 hari lagi tak fikir, saudara yang datang tak fikir, sahabat-sahabat tak fikir. Akhirnya kematian mereka, tuan-tuan, kematian atas ini. Kematian mereka, kematian melihat Ronaldo menendang penalti. Ronaldo punya free kick, dia punya free kick, Ronaldo punya free kick. Atau Beckham punya free kick tu sampai sekarang ditunjukkan lagi. Beckham punya free kick. Orang nak mati tengok itu. Orang nak mati leka, tuan-tuan, dengan filem Hindustan. Dapat berkali main dah Shahrukh Khan. Tengok lagi. Malaikat maut dah duduk di bahu dah, tuan-tuan. Hanya nak tunggu perintah Allah. Fa idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak Adam itu, datanglah malaikat maut, tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Saudara, macam mana nak mati? Tahu bagi tangtai tadi jahil. Ada surau tak turun surau, ada madrasah Islamiah tak turun madrasah Islamiah, ada azan tak jawab azan. Surau yang begini cantik, tuan-tuan, nampak cantik pada saya lah surau ni. Dalam apartmen macam ni, dalam suasana apartmen ni, antara yang tetapi perlu lengkap. Saya tanya tadi Datuk Selamat, macam mana kat sini? Lengkap. Dia kata. Dapur, ada dapur. Bilik, okey. Lengkap, begitu lengkapnya dengan pengurusi kita yang so concern, saudara-saudara. Tapi masih tidak lengkap. Asal kemakmurannya tidak dilengkapkan oleh penduduk yang sepatutnya melengkapkan. Kemakmurannya tidak lengkap. Surau lengkap, kemakmurannya tidak lengkap. Surau lengkap, kehadirannya tidak lengkap. Surau lengkap, amalan suraunya tidak lengkap. Ya Allah, tuan-tuan. Poin yang keempat, berdasarkan semua yang saya sebutkan tadi, saya nak bagi tahu, tuan-tuan, poin yang keempat ni result daripada itu. Saya nak cerita kepada tuan-tuan. Dalam 3 bulan yang lalu, saya diminta memberi satu ceramah motivasi kepada guru-guru, jumlahnya dalam 100 orang di sekolah menengah dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Pelajar-pelajarnya hampir 1000 orang. Saya tak mau bagi tahu negeri, tak mau bagi tahu daerah, tak mau bagi tahu sekolah itu. Apa sekolah itu? Pergilah saya bagi ceramah motivasi kepada guru 2 jam setengah. Guru ni punya perhatian, punya seronok bagi ceramah pada guru ni, tuan. Seronoknya, guru ni bagi perhatian. Tangan kanan pegang pen, tangan kiri pegang notebook. Cantik. Allah. 100 orang, tuan-tuan, 100 orang. Tak ada nak keluar bilik air ke, tak ada. Duduk dekat tu 2 jam setengah. Habis saya punya syarahan, di jamunya saya makan tengah hari. Pengetua duduk sebelah kiri saya, guru-guru penolong kanan duduk sebelah kanan saya. Apa pengetua tu cerita? Dia kata dengan inisiatif daripada ustaz-ustazah sekolah ini, pelajar-pelajar dibagikan kepada 3 kumpulan mengikut kebolehan kemampuan mereka bersolat. Jadi maknanya imtihan ujian sudah dibuat kepada 1000 pelajar-pelajar itu yang muslim. 1000 pelajar-pelajar muslim dibuat ujian untuk menentukan mereka masuk dalam kategori mana daripada 3 kategori. Akhirnya selepas ujian itu mengenai kebolehan, kebolehan mereka melakukan solat itu saja. Tiap-tiap orang diuji. Akhirnya ustaz-ustazah
meletakkan yang boleh solat, yang dikira boleh masuk kategori A. Yang dikira boleh pun tak boleh, boleh pun tak boleh, boleh pun tak boleh, boleh tak boleh pun boleh. This is a 50-50 case. Dimasukkan dalam kategori B. Kategori C, which has got the most number as compared to kategori B and kategori A. Kategori C, ini yang tak boleh langsung solat. Rukun qaulinya out, rukun fi'linya out, ambil wudu'nya out. Apa Ustaz kata tuan-tuan? Dia bagi tahu saya, doktor, bukan saja kumpulan C itu tak boleh solat, dia kata. Sebahagian mereka kata ini, kata pengetua, bukan sebahagian daripada mereka mengucap kalimah syahadah pun tak boleh, doktor. 2 minggu yang lepas, ini lama bercerita. 2 minggu yang lepas, saya bagi ceramah di Ulu Bernam. Di mana Ulu Bernam, tuan? Di mana Ulu Bernam? Sempadan, bukan sebab berenang. Sempadan di antara Perak dengan Selangor dipisahkan oleh sungai. Saya bagi di situ 2 hari 1 malam. Saya diberi kesempatan bersyarah 3 masjid dan 1 madrasah, 1 surau. Di masjid tu, Masjid Kelompang namanya. Ada satu kampung tu, Badak juga pada kecil Kelompang. Habis saya kata tuan ni, kami sembahyang Isya dah habis semua. Imam tu bagi tahu saya, apa dia kata? Dia imam, pada masa yang sama dia juga juru nikah. Ni, dia imam, pada masa yang sama dia juga juru nikah. Apa dia kata pada saya? Saya ni Dr. Hassan, dia kata, saya dah tak sampai hati nak menikahkan orang-orang yang nak menikah ni. Tak sampai hati. Pasal saya tak sampai hati tengok muka-muka mak dan ayah mereka, muka-muka bakal-bakal mentua mereka. Saya tak sampai hati tengok. Saya tak hati tengok muka mak mereka, muka mak bakal-bakal mak mentua mereka. Saya tak sampai hati tengok. Pasal apa? The element, the degree of embarrassment. Bila saya sebagai juru nikah meminta pengantin, bakal pengantin laki-laki, memulakan dengan mengucap syahadah, kalimah syahadah, tuan. Apa dia kata? Sebahagiannya kalimah syahadah pun tak lepas. Apa dia kata? Sebagian menyebut asadu alam. Mana ada asadu? Allah. Mana ada Allah? Syekh, inilah yang berlaku. Macam mana? Apa tindakan kita? Itu result. Itu satu result. Tapi result yang paling teruk sekali tuan-tuan dan puan, ambil malam ni. Tunjuk saya budak umur 13 tahun hingga 20 tahun dalam dia sini. Tunjukkan saya. Tuan Pengurusi tunjukkan saya. Budak umur 13 hingga 20 tahun. Tak ada. Tuan-tuan ni, saya pernah keluar dengan almarhum Fahmi Rajab 4 bulan di Putrajaya. Sama juga dengan sahabat saya ni. Bukan sahabat ni, kira anak saya lah ni. Kita keluar. Oleh kerana saya ni bersyarah, dalam keluar tu saya dijemput kepada 36 surau. Dalam masa 40 hari tu 36 surau dan 3 masjid. 3 masjid utama semua saya dah bersyarah. Dia tulis bersyarah perdana Hasan Ali di Masjid Putra. Masjid Putra yang besar tu lah. Lepas tu Masjid Besi. Dia jemput juga kita di Masjid Besi. Satu lagi Masjid Al-Mahmudiyah, masjid yang ketiga. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu, saya dibagi sikit ruang untuk kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Masa keluar 4 bulan tu, nak bagi tahu saudara ya, selama 4 bulan 120 hari 36 surau, 3 masjid saya menyampaikan syarahan. Tak jumpa sepanjang-panjang lama itu, tak jumpa budak 13 tahun sampai 20 tahun. Tak jumpa. Macam mana tuan-tuan? Sama lah kayak ini. Okey, itu cerita dia. Sekarang ni bila saya letakkan ini pada diri tuan-tuan, what are we going to do? Are we going to be silent? Are we going to be inactive?
Are we going to be so cruel of allowing the sin to perpetuate? Saudara, soalannya tuan-tuan perempuan, adakah kita membiarkan perkara ini? Sebab yang tak boleh mengucap tu anak saudara kita. Sebab yang nak kahwin tu anak sepupu kita. Sebab yang tak datang ke surau itu adik-beradik mertua kita. Sebab yang tak datang, yang tak turun di Madrasatul Islamiyah ini ialah kenalan kita sama sekolah dengan kita daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, satu sekolah dengan kita. Tuan cuba bayangkan tuan. Jadi apa tugas kita? Tugas kita tidak lain dan tidak bukan sambut ni tuan, sambut tagline ni, balighu anni walau ayat, sebarkan walaupun satu ayat. Kalau tuan-tuan tak buat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat, padahnya tunggu, kata Allah, tunggu. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu, kata Allah, hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Mereka semuanya ditiadakan, ditidakkan, dinafikan daripada hidayah. Allah masukkan mereka dalam kumpulan fasik. Fasik tak masuk syurga tuan-tuan. Fasik tak cium bau syurga. Bau syurga boleh dicium berapa beratus batu. Bau syurga 500 tahun. Bau syurga boleh dihidu 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, bagi mereka yang termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang tak turun ke surau, yang tak menyebarkan ni balighu anni walau ayah, yang tak ambil ini tuan-tuan, tak cium bau syurga. Jangan tuan-tuan, jangan. Sebab itulah Datuk Selamat kumpul orang datang sini. Begitulah datang kat sini. Minta maaf, some of us did not take notice. Some of us didn't even come and menegur mereka bila datang, daripada mana datang. Bantu Selamat kata, mari kita minum, makan, mari. Walaupun dulangnya ada 4 dulang saja. Tapi saya mari. Tapi saudara, berapa orang yang datang duduk, kalau tak jamah pun, jamah tubuhnya. Menjamah tubuh seorang pendakwah macam ni tuan-tuan. Jamahan tubuh itu tuan-tuan, Allah akan jamah tubuh mereka, Nabi akan jamah tubuh mereka di akhirat nanti. Astagfirullah. Sebab di akhirat tuan-tuan, antaranya yang Allah janji kita akan melihat wajah Allah. Tuan-tuan akan melihat wajah Allah. Saudara, balighu anni walau ayah ni saudara letakkan di sini. Tuan-tuan tak pandang saya, tuan-tuan pandang tulisan ini cantik, tuan-tuan tengok khat dia. Kalau tuan-tuan tak belajar betul-betul, tuan-tuan tak boleh baca ni. Khat dia, macam mana khat dia dibuat cantik khat tu. Tapi apa isinya? Pertama tuan-tuan, pertama isinya adalah satu kefarduan untuk memanggil manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fardu. Yang kedua, balighu anni walau ayah, tuan-tuan, panggil manusia kemari paling tidaknya untuk mendapatkan, tuan-tuan dan puan, sikit cambahan-cambahan daripada ilmu ni, yang datang daripada mimbar, ataupun yang datang daripada tempat ini, ataupun yang datang daripada tuan-tuan halaqah-halaqah tuan-tuan dan puan. Ilmu. Saudara perempuan, ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kamu nak berjaya dalam kehidupan dunia kamu, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu, akhirat, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya kedua-duanya sekali, dunia dan akhirat, kuncinya adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan tuan-tuan, ilmu ni ada dua dalam Islam. Ilmu ada dua.
Satu ilmu akli, satu lagi ilmu naqli. Ilmu akli ni ilmu dunia, pentadbiran ilmu akli, business administration ilmu akli, menghias rumah ilmu akli, ilmu pertanian ilmu akli, ilmu zoologi ilmu akli, ilmu aerospace ilmu akli, ilmu automobil ilmu akli. Ada satu lagi ilmu namanya ilmu naqli. Terus boleh terus sikit tuan. Lepas ni kita nak jemput tuan-tuan sikit. Kita nak tuan-tuan insya-Allah mari kita melibatkan diri tuan-tuan, kita nak sambut balik wani wala ayah. Sikit lagi tuan-tuan. Boleh sikit lagi. Boleh. Boleh tuan. Okey. Saya nak ambil masa dalam 5 ke 10 minit lagi. Boleh? Haji Bari. Haji Bari ni kawan saya dah 40 tahun dah saya. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Haji Bahari ni incapacitated dah masuk tahun yang kelima dah pun. Tahun yang kelima dah. Incapacitated. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, biasanya orang yang macam ini duduk di rumah, perintah isteri daripada pagi tengah hari sampai malam. Perintahkan isteri dia, tunjuk aku nak itu, aku nak ini, aku nak makan itu, aku nak makan ini, aku nak minum itu, aku nak minum ini. Kau buat itu, kau buat ini. Tengok anak tak suka marah anak, tengok menantu tak suka marah menantu. Itu psikologi orang yang begini. Tapi Bari tuan-tuan, pergi mana-mana tuan-tuan, saya kenal dia dekat 40 tahun, tak pernah berjumpa dia tak cerita dengan Islam. Tak pernah jumpa dia cerita tentang Islam, tak pernah. Dia emas betul. Patutnya cerita tentang kapal terbang 747, patutnya cerita tentang Airbus 380, patutnya. Tapi dia cerita kebesaran Allah. Mana-mana dia pergi tuan, mana dia pergi, he was very willing. Jumpa dekat restoran, siapa-siapa datang jumpa dia, mari semak bacaan Fatihah. Dia tasmid bacaan Fatihah tuan-tuan. Payah tuan-tuan. Orang mas, kerja di mas tuan-tuan dan tuan. Kapal terbang, dialah pusatnya, pusat tajwid. Pusat tajwid tu baca Al-Quran dengan tajwid. La ilaha illallah. Tetapi Allah berikan kekuatan. Saya nak bagi tahu, pasal dia mengajar tajwid, mengajar Al-Quran, Allah salurkan kekuatan. Di samping incapacitatedness of him, he still able to walk. Nampak macam tak berjalan, tapi sebenarnya Allah menjalankan dia tuan-tuan. He's able, and congruently he's able to think. Nampak macam dia tuan-tuan lalai, macam tak berfikir, tapi fikirnya lebih halus daripada fikir Hasan Ali tuan-tuan. Allah bagi dia. Ini Allah bagi dia premium. Whatever Allah has given him is a premium gift. Premium gift. Tetapi premium giftnya adalah Islam. Itu sebabnya kekuatan yang ada kepada Haji Bari, Islam. Darah yang mengalir sekarang Islam. Hatinya Islam. Degup jantungnya adalah Islam. Aliran darah daripada otaknya adalah Islam. Saudara-saudara, kalau kita tak boleh emulate, kita tak boleh imitate contoh yang hidup di hadapan kita Haji Bari ini, saya tak tahulah macam mana Allah nak tunjukkan satu contoh model dalam kehidupan kita. Allah jadi kata, this is the living model, the living, the working, the empirical model. Saudara yang berkasihan, nombor 2 saya nak sebut. Nombor 2 tuan-tuan, setelah kita sambut ni walau ani walau ayah, tak ada cara lain. Anak tuan-tuan, anak perempuan, daripada awal lagi, sejak sekolah lagi, kena libatkan dalam usaha dakwah macam Datuk Selamat pimpin teman-teman di sini. Mesti lain tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada ni fungsi agama ya, tuan-tuan cuba tanya guru-guru ya. Guru-guru yang pernah mengajar sekolah biasa, guru-guru yang pernah mengajar sekolah agama, guru-guru yang pernah mengajar sekolah biasa, guru-guru yang telah mengajar Mahat Hafiz, pasti guru-guru tu seronok kalau boleh sampai pencet mengajar Mahat Hafiz, sampai pencet mengajar sekolah agama. Sekolah agama sama penuh lah. Misalnya sekolah agama Labu, sekolah agama Hishamuddin, sekolah agama di sana, sekolah agama begitu banyak sekolah agama sama penuh tuan-tuan. Bukan saja budaknya disiplin, guru-guru seronok mengajar, tapi result tuan-tuan, result mereka the best in the country. Pasal agamanya. Sebab itu tuan-tuan, MRSM buat sekarang ni namanya MRSM Ulul Albab.
MRSM Ulul Albab. Apa MRSM Ulul Albab? Sepanjang dia di MRSM, tuan-tuan puan, dalam masa 2-3 tahun hafaz Quran, dia hafaz Quran. Engineer hafaz Quran, architecture arkitek hafaz Quran, doktor hafaz Quran, medical doctor hafaz Quran. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian. Yang ketiga tuan-tuan puan, insya-Allah ya, kita ada jemaah dekat sini. Okey. Kita ada jemaah dekat sini tuan-tuan. Jemaah ni tuan-tuan puan, insya-Allah 3 hari dekat sini. Saudara, saya nak mengesyorkan saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang secara komprehensif covers dalam masa 3 hari ni, walaupun tuan-tuan at the outer layer, bukan dalamnya, tapi dia cover curriculum, syllabus dia cover kesemua, dia kendak hidup sebagai Muslim. Satu, dia cover akidah. Daripada pagi tuan-tuan dia orang tahajud, dia orang tak tinggal tahajud ni tuan-tuan. 3 pagi ni tak tinggal tahajud ni. Kalau dia keluar tuan-tuan, saya dengan Datuk Fahmin dapat almarhum Abdul Rajab 120 hari 3 bulan, 120 hari lah tak tinggal tahajud. 120 hari continuously tak tinggal tahajud. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang satu bulan tu, satu 120 hari, ambil the first 30 days lah, berapa orang yang 30 hari itu berterusan bertahajud 30 pagi? Itu saja. Tapi dalam kumpulan ini tuan-tuan, insya-Allah dijaga antara kita dan kita menjaga tahajud. Tapi yang pertama tadi, akidah. Tuan-tuan buka saja kitab kat sini, cerita akidah. Buka saja mulut, cerita akidah. Tuan-tuan akan dengar nanti ni, Allah berkuasa, makhluk tak ada berkuasa, Allah berkuasa, makhluk tak ada berkuasa. Apa artinya? Akidah. Yang kedua, syariah. Tuan-tuan, dekat sini akan ditemukannya, akan dilatih kepada kita macam mana kita nak junjung syariat Allah, peraturan Allah. Dalamnya ada wajib, dalamnya ada sunat, dalamnya ada makruh, dalamnya ada mubah, dalamnya ada haram, disebutkan kepada kita. Sampai pakaian pun disebutkan. Pakaian jangan lebih begini, pakaian jangan labuh begini. Saudara, sampai begitulah. Makan dalam dulang, makan dalam jemaah, makan tak boleh berbuang-buang, makan kena habis, makan kena cuci. Saudara, orang tua-tua yang ikut umur 70 tahun, saya 76 tahun, buat benda yang sama, benda yang sama. Tak terasa kebudak-budakan. Dalam agama ni, no one to feel they are childish. Any act that childish like no. Semuanya ke sunnah kehidupan Nabi Muhammad. Nombor 3, akidah, syariah, akhlak. Akhlak tuan-tuan, akhlak ni kita keluar 3 hari, keluar 10 hari, keluar 30 hari, akhlak. Apa dia? Kehidupan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Akhlak menerima tetamu, akhlak duduk dalam masjid, akhlak masuk tandas, akhlak keluar tandas, akhlak pakai baju, akhlak bercermin. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau misalnya akidah, syariah, akhlak, seluruhnya satu package, inilah package yang paling lengkap. Tambah kalau keluar 30 hari, tambah kalau keluar 40 hari, tambah kalau keluar 4 bulan. Saudara, saya nak syorkan tuan-tuan, saudara, tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Setakat minta maaf, pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid, pergi balik masjid, tak ada kekuatan tuan-tuan. Nak sembahyang qabliyah ba'diyah pun kadang-kadang tak ada kekuatan. Nak turun ke surau pun tak ada kekuatan. Nak ikut imam pagi-pagi sembahyang hari Jumaat, rakaat yang pertama alif lam mim sajadah, rakaat yang kedua surah Al-Insan, rasanya macam terlalu panjang. Maka kita sembahyang di rumah, kerana masjid sudah baca surah itu terlalu panjang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan sekalian,
Inilah kekuatan. Mana nak dapat kekuatan? Nak mati mesti dapat kekuatan. Nak masuk syurga mesti ada kekuatan. Nak berada kita tempat yang selesai di alam barzakh kena ada kekuatan. Nak selesai di padang mahsyar kena ada kekuatan. Mana nak dapat kekuatan? Inilah jemaah ni. Jemaah ni berikan kekuatan keyakinan kepada kita. Hari-hari kita diasah oleh hadis, diasah oleh Al-Quran, diasah oleh tuan-tuan dalam jamaah-jamaah, dalam kita punya halakah-halakah, kita diasah supaya kita bersiap sedia untuk menghadapi satu saat yang mesti berlaku pada tuan-tuan, yang mesti berlaku kepada saya. Apa dia? Saat kita bertemu dengan Allah. Matilah kita insya-Allah dalam husnul khatimah. Matilah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak syurga tuan-tuan. Ikutlah, marilah sama-sama. Kalau Tan Sri Fahmian Rejab almarhum boleh ikut, orang yang mempunyai pangkat kedudukan macam itu boleh ikut, orang yang sekaya itu boleh ikut, orang yang apartmen yang menjalan-jalan itu boleh ikut. Kenapa kita tidak boleh ikut, tuan-tuan? Marilah. Saya nak tekankan sekali lagi, kita kena cari sesuatu yang betul-betul package yang betul-betul untuk bertemu dengan Allah. Setakat package rekaan kita sendiri, sekali pergi masjid, sekali tak pergi masjid, sekali pergi surau, sekali tak pergi surau, sekali baca Quran, sekali tak baca Quran, sekali buka kitab hadis, sekali tak buka kitab hadis, sekali bagi tahu isteri, sekali tak bagi tahu isteri. Kalau begitulah, susah untuk mati. Sebagai manusia akan mati dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, insya-Allah bagi kita sama-sama tuan-tuan, ini sunnah ni ya. Kita tak tuan-tuan, insya-Allah mari tuan-tuan azam niat kalau boleh ikut jemaah kita ni. Ikut jemaah kita. Kita ada 2 malam lagi. Malam ni besok opsi dah. Okey. Saudara, malam ni malam last. Saya tidur sini malam ni. Insya-Allah. Saya nikah malam ni. Saudara, marilah kita sama-sama tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat satu sejarah dalam hidup kita. Pernah satu masa, satu ketika bila jemaah datang sini, tuan-tuan raikan dia, tuan-tuan makan dengan dia, tuan-tuan salat dengan dia, tuan-tuan mengaminkan Fatihah dengan dia, tuan-tuan makan sedulang dengan dia, tuan-tuan senyum ketawa dengan dia. Saudara, catatannya macam ni mahal, tuan-tuan, sangat mahal artinya dalam hidup kita. Harap malam-malam ini tercatatlah kepada saudara, tercatatlah kepada tuan-tuan semua catatan seperti ini. InsyaAllah tuan-tuan ya, berapa orang yang boleh ikut jemaah ni tuan-tuan? Malam ni kita insyaAllah malam ni tuan-tuan, sila malam ni sila tengok ni anak muda ni tuan-tuan, masya-Allah, anak muda ni masya-Allah. 3 hari Fahmi. Nama siapa? Fahmi. Okey. Orang pertama masya-Allah. Dari mana tuan? Saya berjaya. Masya-Allah. Tuan naik dari mana? Damansara. Sila. Adik, lagi siapa tuan? Masya-Allah, kalau ada ditulis nama ni, kalau malaikat maut sampai ni, maka tertulislah kita di kalangan orang yang alhamdulillah. Sila. Datuk Selamat, masya-Allah. Sila tuan-tuan, sila tuan-tuan, sila. Saya berharap berpesuan tuan-tuan. Semua orang sibuk. Kita pun kebanyakan sini pencen ni. Rasa-rasa saya tengok ni orang pencen ni ya. Inilah tuan-tuan, kita kena habiskan masa pencen kita dengan begini. Inilah cara ni. Ini cara yang terbaik mengakhirkan main-main dengan pencen kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Haji Bari, masya-Allah, Haji Bari. Sila tuan-tuan ya. Kita bersama-sama tuan-tuan. Kita bersama Allah. Masya-Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Sila tuan-tuan, sila. Pusing keliling tuan-tuan nampak. Catat nama-nama kita insya-Allah. Paling doakan tuan-tuan, catat nama, didoakan insya-Allah. Kita doakan malam ni tuan, malaikat meraihkan kita malam ni tuan-tuan. Majlis ilmu yang taman syurga macam ni, malaikat bersusun sampai arasy. Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebut nama kita satu persatu tuan-tuan dan memberikan mohon ampun kepada kita. Apalagi nama yang tercatat ini, malaikat bersama-sama dengan kita menatang nama-nama itu di hadapan Allah untuk ditunjukkan kepada kita hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah.
Sila. Masya Allah, bagus betul kita menjawab ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, kita nak solat ni, kita doa sikit kot. Kita boleh doa sikit ke? Boleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyina bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau cila rahmat dan rahim Kau kepada kami. Kalau majlis ini adalah majlis merupakan untuk datang hidayah kepada kami, ya Allah, turunkan sebutir hidayah dalam hati kami. Turunkan sebutir hidayah dalam hati isteri kami dan anak-anak kami. Turunkan sebutir hidayah kepada hati bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, kepada adik abang dan kakak kami, kepada saudara mara kami, kepada jiran tetangga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau dalam majlis ini kami merasakan kami adalah majlis muslim yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, wahai Allah, Kau tampunglah kekurangan kami, wahai Allah. Beri kami kesempatan dengan umur yang ada ini untuk menampung kekurangan-kekurangan kami, untuk bertemu dengan Kau, wahai Allah. Kami tidak boleh bertemu dengan Kau dalam keadaan kami jahil agama. Kami tak boleh bertemu dengan Kau dalam keadaan kami meninggalkan banyak putusan suruhan Kau dan perintah-perintah Kau, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. 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 Dosa kami yang terlalu banyak kepada Engkau sebagai Khalik. Dosa kami yang terlalu banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kami yang terlalu banyak kepada ayah bunda kami, wahai Allah, yang telah pergi meninggalkan kami. Dosa kami yang terlalu banyak kepada adik abang dan kakak kami, kepada isteri dan suami kami, kepada anak-anak kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami. Kalau majlis ini adalah merupakan majlis menjalin silaturahim di antara kami, datangkan malaikat untuk mengetuk pintu hati kami, untuk menjalinkan hati-hati kami, wahai Allah, dengan jalinan Islam, jalinan iman, wahai Allah. Jalinan iman, jalinan taqwa, wahai Allah. Hubungi kami dengan iman, wahai Allah. Hubungi kami dengan taqwa, wahai Allah. Hubungi kami dengan Islam, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah merupakan majlis untuk kami mengingati hari-hari yang akan datang dalam hidup kami, terutamanya bila kami berada di alam barzah, di dalam mahsyar nanti, wahai Allah. Ya Allah, masukkan keyakinan kami, keimanan kami tentang mahsyar, wahai Allah, tentang alam barzah, wahai Allah, tentang bertemu dengan Nabi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah merupakan majlis yang meletakkan kami ke taman syurga di akhirat nanti, kami berada dalam majlis ini, akan terus berada dalam majlis ini bersama isteri kami, suami kami dan anak-anak kami, supaya kami berlatih menjadi ahli syurga, wahai Allah. Berlatih untuk duduk dalam majlis, dalam taman-taman syurga, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, bukakan hati kami semua, wahai Allah. Bukakan hati teman-teman di kawasan ini, teman-teman kami yang muda, yang tua, wahai Allah, yang lama, yang baru, laki-laki dan perempuan yang ada di kawasan ini, untuk terbuka hati kami kepada Islam, terbuka hati kami kepada iman, terbuka hati kami untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan kami dalam dunia ini. Kami sudah terperangkap dalam dunia, wahai Allah. Kami telah terperangkap dengan kehidupan dunia. Kami telah terperangkap dengan keadaan dunia ini. Kami sayang dunia, tapi kami kasih dunia. Kami tinggalkan kasih kepada Engkau, wahai Allah. Kami tidak sayang Engkau, tidak sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kami kasihkan dunia dan takut mati, wahai Allah. Kami tak suka mati, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, terimalah amalan ini, wahai Allah. Bukakan hati teman-teman, wahai Allah, untuk menyertai jamaah-jamaah ini, wahai Allah, untuk bersama-sama memperbaiki diri sendiri, wahai Allah, sebelum kami bertemu dengan Kau nanti, wahai Allah. Terimalah kami seadanya, wahai Allah. Terimalah kami hamba Allah seadanya, wahai Allah. Ya Allah,
Jangan kau abaikan kami di akhirat nanti. Jangan kau kepikan kami di alam barzah nanti. Kami nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rakamkan rinduan kami kepada Nabi-Mu. Kami rindu kepada Nabi-Mu, wahai Allah. Kami rindu kepada Nabi-Mu, wahai Allah. Kami rindu kepada Nabi-Mu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan nanti tuan keluar sampai siapa tuan dapatkan kad saya ni tuan ya. Belakang ni adalah insya-Allah tuan boleh dapatkan kad saya ni untuk dekat anak-anak kita terutamanya untuk mengikuti program Islam online oleh Hasan Ali tuan puan ya. Tuan boleh tunduk, boleh tengoklah ya. Saya punya kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha yang terbaru. Hari-hari ada new posting free tuan. Tak kena bayar satu sen pun. Inilah dakwah saya untuk umat Muhammad SAW. Satu lagi tuan-tuan puan, tuan dapatkan brosur-brosur nanti kat luar. Ada teman-teman ada brosur kat luar tuan-tuan puan. InsyaAllah satu brosur namanya Anjung Husnul Khatimah. Kita sedang membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, inilah tempatnya kita akan melatih manusia mati akhirnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar nanti. Kat mana? Kat kereta kita pun boleh dapatkan kereta tuan-tuan. Kita ada estima putih. Tuan-tuan boleh dapatkan akaun Nabi, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.